Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya suara pendapat berkenaan dengan kalau tiba-tiba PAS masuk kerajaan perpaduan mulai kedengaran daripada orang-orang pengamal-pengamal politik, penganalisis politik, pemerhati politik dan ramai lagi. Untuk kita seperti kita rakyat Maharin, apa pendapat anda sekiranya PAS ingin masuk kepada kerajaan perpaduan? Pendapat saya secara peribadi, saya tidak setuju. Tak payahlah PAS masuk kerajaan perpaduan. Tidak perlu PAS masuk kerajaan perpaduan. Kerana bagus juga PAS menjadi pembangkang selama-lamanya supaya adanya semak dan imbang. Supaya ada semak dan imbang di dalam kerajaan. Lagi pula supaya PAS boleh berlatih bersungguh-sungguh lagi supaya mereka menjadi pembangkang yang cukup baik, kreatif, memberikan hujah-hujah ketika berdebat yang lebih baik, lepas itu lebih bijak, lepas itu memberi fakta, lepas itu belajar supaya tak terlanjur memfitnah, nanti kena saman selalu. Macam sekarang Sanusi memang dalam keadaan yang amat bahaya. Contoh saja, kerana dia kena saman bukan kaleng-kaleng. Dia kena saman berapa? 200 juta ringgit Malaysia. Jadi pada pendapat saya, PAS tak perlulah masuk di dalam kerajaan perpaduan. Dan saya fikir tak elok PAS masuk kerajaan perpaduan. Baguslah PAS menjadi pembangkang selama-lama. Ini PAS terbaru, suara daripada seorang penganalisis politik terhebat, antara yang terhebat Malaysia, Sabuddin Husin. Dan saya setuju, PAS sudah ada Tun Mahathir. Kan sudah ada Tun Mahathir dalam PAS. Jangan buang masa nak bawanya sertai kerajaan. PAS kan sudah ada Tun Mahathir yang sentiasa bekerja sama. Dia sudah jadi dalam tanda petik Perdana Menteri 4 negeri. Jadi apalagi nak bawa masuk kerajaan? Tak payahlah. Lagi pula kasihan kepada Tun Mahathir kalau tiba-tiba dia pula sokong kerajaan yang selama ini dia tak suka, iaitu Anwar Ibrahim. Tak kiralah siapa yang memulakan bicara sebarang usaha untuk membawa masuk PAS ke dalam kerajaan adalah satu langkah yang sia-sia. Serta satu langkah yang hanya membuang masa semata-mata. Tidak lama sebelum ini, veteran daripada DAP iaitu Lim Kit Siang pernah mencadangkan agar PAS dibawa menyertai kerajaan perpaduan dengan beberapa syarat yang perlu dipatuhi terlebih dahulu. Saya fikir syarat-syarat yang dikenakan, syarat-syarat yang diberikan oleh PAS, diberikan oleh Perikatan Nasional dan DAP ini kepada PAS ini sukar untuk dipenuhi oleh PAS. Dalam satu interview dengan sebuah majalah baru-baru ini, Anwar Ibrahim pula mendedahkan bahawa beliau pernah mempelawak untuk PAS menyertai kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyatakan beliau tidak menolak PAS akan menyertai kerajaan pada masa depan, bergantung kepada jika parti itu sanggup menerima beberapa dasar utama serta menghormati Malaysia adalah negara yang berbilang kaum serta agama. Soalnya, kenapa begitu mudah
teruja dengan PAS. Apakah Kit Siang dan Anwar tidak mengambil iktibar daripada pelbagai onar yang ditimbulkan PAS ketika bersama dalam Pakatan Rakyat yang dahulu? Kemudian tidakkah juga mereka meneliti bagaimana PAS adalah parti yang tidak setia ketika bekerjasama dengan UMNO dan Mufakat Nasional sebelum ini, di mana secara diam-diam mereka juga menyertai Perikatan Nasional yang diterajui oleh Mahyadin Mat Yassin. Seterusnya, ketika bersama PN sekarang ini pun PAS dengan secara senyap-senyap berbaik dan kerap pula mengadakan perbincangan dengan Tun Mahathir Mohamad. Di sebalik bersatu diketahui umum tidaklah begitu mesra dengan bekas Perdana Menteri itu. Apakah faedahnya jika parti yang tidak setia dan berpendirian tidak stabil begitu yang mau dibawa ke dalam kerajaan? Sekurang-kurangnya selagi PAS dipimpin oleh Hadi Awang, tiada faedah sama sekali pun untuk berbaik dan membawa mereka ke dalam kerajaan. Selain itu, ketika PAS dalam kerajaan sewaktu era Mahyadin dan Ismail Sabri Yaakob sebelum ini, turut terbukti pimpinannya tidak mempunyai paras keupayaan yang baik, jauh sekali memuaskan, sama ada sebagai menteri atau timbalan menteri. Mudah kata, pimpinan PAS hanya sesuai jadi penceramah dan menjadi pembangkang dan bukan pentakbir. Mereka hanya sesuai jadi pembangkang, jadi penceramah, tapi bukan pentakbir. Sebab itu Hadi Awang amat sesuai menjadi duta bertaraf menteri yang tidak perlu masuk pejabat. Sebaliknya, hanya pergi berceramah, memberi kuliah, dan selebihnya hanya duduk di rumah. Kata Sabuddin Hussein. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah pun memiliki majoriti 2/3, majoriti 2/3, mana sudah? Kepada Anwar Ibrahim yang sudah pun memiliki majoriti 2/3, lebih baik lupakanlah saja sebarang niat untuk berbaik dengan PAS dan jangan lagi bercakap untuk membawa mereka ke dalam kerajaan. Kalaupun beliau ingin mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan atau mahu memecahkan blok pembangkang, jauh lebih berfaedah jika mendekati bersatu berbanding PAS. Setidak-tidaknya tidak banyak parti dalam kerajaan perpaduan yang tidak boleh menerima bersatu, berbanding hampir semua parti dalam kerajaan sekarang ini secara umum diketahui telah menolak PAS. Menimbulkan hasrat untuk membawa PAS ke dalam kerajaan hanya akan memulakan parti-parti yang bersama dalam kerajaan jadi curiga pula. Tetapi yang lebih penting, mengapa PAS perlu dijauhi ialah kerana parti itu sudah pun ada Tun Mahathir yang mereka lantik sebagai penasihat kepada 4 negeri yang ditakbirnya. Jadi, biarkan sajalah PAS kekal sebagai pembangkang serta timbul dan tenggelam bersama dengan sosok yang suka khianat dan tidak berpegang kepada janji itu. Ditulis oleh Sabuddin Hussein 16 Oktober 2023. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Sabuddin Hussein ini. Tak payahlah terima PAS kerana PAS memang sangat sesuai untuk menjadi penceramah dan menjadi pembangkang. Tetapi untuk menjadi pentadbir tak sesuai, kata Sabuddin Hussein. Kita jumpa lagi. Bye-bye.